Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Untuk cerita kali ni, Nina akan ceritakan tentang dua pekerja yang dijadikan lauk babi oleh bos diorang sendiri. Dua pekerja tadi tu adalah lelaki dan bos diorang ni pula adalah orang perempuan. Lepas polis geledah tempat kejadian tu kan, diorang cuma jumpa sisa-sisa badan diorang je guys. Keadaan diorang memang dah tak sempurna dan sangatlah menyeramkan. Dulu Nina pernah ceritakan tentang Robert Pickton yang bunuh 49 orang mangsa dia, kemudian dijadikan mangsa-mangsa dia ni sebagai makanan kepada babi-babi dia. So cerita kali ni lebih kurang juga, cuma tak adalah sengeri macam cerita Robert Pickton tu. Jadi kalau korang nak tahu cerita ni macam mana, korang akan tengok video Nina sampai habis lah. So without wasting any time, let's get started. Kejadian ni bermula sekitar tahun 2013 di Oregon, Amerika. Jadi Oregon ni terletak di bahagian barat Amerika. Pada tahun tu ada sebuah syarikat pengiklanan yang mengeluarkan sebuah iklan tentang seorang wanita yang bernama Susan Monica ni jadi seorang pekerja. Jadi dia memerlukan seorang pekerja lelaki untuk cuci kawasan hutan yang seluas 20 ekar. Jadi dekat situ nanti ni dia akan buat sebuah ladang kecil yang mana dekat situ dia akan bela haiwan ternakan, dan dekat situ jugalah nanti dia akan bina rumah dia. Sebelum Monica menjadi penternak dekat ladang tadi tu kan, dia ada bisnes yang lain yang mana dia ni membuat pintu pagar, dan company dia tu dikenali sebagai White Queen Construction. Jadi iklan Monica tadi ni telah dibaca oleh seorang lelaki yang bernama Robert Honey, dan dia memang perlukan kerja tadi. Lagipun kerja tu cuma perlukan kudrat yang besar je. So bagi Robert ni tak ada masalah lah kalau setakat nak mengemas, nak cuci tu benda biasa. Jadi Robert ni pun mulalah bekerja dengan Monica, tapi kan makin lama lain pula yang jadi. Dia bukan setakat kena clearkan kawasan hutan tu je, tapi dia dah jadi multitask, korang tahu tak? Kadang tu dia jadi tukang kayu, kadang-kadang jadi buruh kasar, kadang-kadang kena repair barang dan macam-macam lagi lah. Sampailah pada satu hari tu Robert ni dah tak balik ke rumah dia lagi dan family dia dah mula risau. Pada 1 Januari tahun 2014, akhirnya anak-anak Robert ni telah decide untuk berjumpa dengan Monica sendiri untuk tengok keadaan ayah diorang. Tapi jawapan daripada Monica, dia cakap yang Robert ni dah berhenti kerja dengan dia sejak 4 bulan yang lepas. So Robert memang dah tak kerja dengan dia dan dia tak tahu apa-apa lagi tentang Robert. Anak-anak Robert masa tu dah mula rasa pelik sebabnya diorang tahu yang ayah diorang ni tak pernah berhenti kerja. Sampailah kes ni telah dibongkarkan oleh pihak berkuasa dan sebenarnya bukan Robert je yang telah menjadi mangsa Monica. Masih ada manusia lain yang telah tertanam di ladang milik Monica tadi. So jom Nina kenalkan siapa Monica dekat korang dulu sebelum kita teruskan kepada timeline kejadian. Jadi Susan ni telah dilahirkan di California pada 8 Julai 1948. Dia pernah berkhidmat dengan tentera laut Amerika semasa perang Vietnam dulu. Jadi selepas dia diberhentikan secara terhormat oleh tentera Amerika, dia pun memulakanlah kehidupan baru dia sebagai seorang wanita yang biasa. Dia pernah bekerja sebagai seorang engineer sampailah dia ada ladang sendiri pada tahun 1991. Kat sinilah dia telah menternak babi, menternak ayam, dan juga kilang besi dia juga telah dijalankan dekat sini juga. Kandang-kandang ternakan Monica dihandle oleh dia sendiri. Sampailah dia plan nak bina rumah dia kat situ pada tahun 2013. Dan pada masa inilah Monica telah keluarkan iklan untuk mencari pekerja dan Robert pun bekerja dengan dia. Sebenarnya Robert dengan Monica ni ada satu perjanjian. Dikatakan Robert ni akan mendapat sebahagian wang daripada hasil ternakan Monica, dan Robert juga boleh tinggal dekat ladang tu tadi. Tapi pada Disember tahun 2013, anak-anak Robert ni dah tak dengar khabar daripada ayah diorang lebih daripada 2 bulan. Dah tentulah sebagai seorang anak kan, diorang mesti akan risau tentang keadaan ayah diorang ni sihat ke, sakit ke kan, sampai tak dengar khabar langsung. Itu yang anak-anak Robert ni telah berjumpa dengan Monica sebab diorang nak tahu keadaan Robert tu macam mana. Tapi jawapan yang diorang dapat adalah ayah diorang dah tak kerja dekat situ lagi. Lepas tu Monica ni minta anak-anak Robert ni untuk masuk ke dalam trailer, pergi ambil barang-barang ayah dia and then bawa balik. Bila anak-anak dia masuk ke dalam trailer di mana tempat ayah dia tinggal, diorang rasa macam ada yang tak kena. Sebabnya dalam trailer tu masih ada jaket kulit ayah diorang. Lepas tu anjing-anjing peliharaan ayah diorang dan juga peralatan kerja-kerja ayah dia lah masih ada dekat ladang tu. Kalau ayah diorang ni betul-betul tinggalkan tempat tadi, tak mungkinlah ayah dia akan tinggalkan anjing-anjing dia, peralatan-peralatan dia, barang-barang dia yang lain kan, betul tak? Mesti dia akan bawa semua. Lepas diorang balik daripada ladang Monica tadi, diorang pun pergilah balai polis untuk buat report mengatakan ayah diorang ni dah hilang. Walaupun diorang dah buat report, tapi diorang masih lagi tak mendapat kabar terbaru tentang keadaan ayah diorang. Polis susah nak trace keberadaan ayah diorang sebab ayah dia tak guna kad bank. Masa Robert bekerja untuk Monica, dia dibayar menggunakan cash dan dia
dia tak guna bank untuk apa-apa transaksi. Duit keluar masuk tu tak ada. Jadi polis tak boleh nak trace ke manakah ayah diorang ni menghilang dan bila dia menghilang, sebab memang tak ada transaksi keluar masuk dalam bank yang ayah diorang guna. Cuma polis ada seorang suspek je dalam kes ni, iaitu Monica. Sebabnya Monica ni adalah orang yang terakhir yang pernah melihat Robert. So polis pun interview Monica dan Monica cakap yang Robert bekerja dengan dia selama 6 bulan. Lepas tu Robert ni beritahu dekat dia yang dia ada masalah peribadi and then dia pergi macam tu je. Sebelum Robert menghilang, Monica ni kata yang Robert ni telah mendapat satu panggilan daripada family dia. Dan sejak dari panggilan tu, perangai Robert ni dah mula berubah dan suka mabuk-mabuk. Tak lama lepas tu, dia pun beritahu dekat Monica yang dia akan tinggalkan tempat ni dan minta Monica jaga anjing-anjing dia. Tapi hasil siasatan daripada polis, diorang rasa macam ada yang tak kena dengan cerita Monica. Dia cakap yang Robert tinggalkan tempat tu dah 4 bulan kan. So kiranya dalam bulan 8 macam tu lah kan. Tapi pada Disember 2014, kad peribadi Robert telah digunakan di Walmart berdekatan area ladang tadi. Maksudnya Robert tu masih ada kat situ dan tak tinggalkan ladang tadi. Bila cerita Monica tadi dipertikaikan oleh polis, so dia rasa macam alamak, nak kantoi dah ni aku punya rahsia. So dia pun twist lah sekali lagi. Jadi dia pun cakap satu hari tu kan dia ternampak babi dia tengah berkerumun, tengah berebut sesuatu seolah-olah macam tengah makan. Jadi dia pun pergilah dekat babi dia untuk tengok apa yang babi dia ni tengah makan. Masa ni lah dia kata dia ternampak Robert ni dah terbaring dekat atas tanah dalam keadaan yang dah sangat-sangat kritikal. Monica percaya yang pada masa tu Robert ni masih lagi hidup dan tengah menahan kesakitan yang teramat sangat. So dia pun pergilah ambil senapang dan tembak Robert sampai mati supaya dia dapat bebaskan Robert ni daripada kesakitan yang ditanggung pada masa tu. Monica kata ini adalah kali pertama dia buat macam ni dan dia terpaksa sebab dia tak sanggup nak tengok Robert menahan kesakitan. Kononnya macam tu lah. Tapi memang tak lah kan, polis ni nak percaya dia buta-buta dan diorang tanya dia lagi banyak soalan. Akhirnya Monica pun terpaksa lah buka cerita yang sebenar selepas polis terjumpa tanda X dekat atas peta tanah dia. Dan dia pun cakap yang tanda X tadi tu sebenarnya tertanamnya seorang pekerja dia yang bernama Steve. So Steve ni pula sebenarnya bekas pekerja Monica yang kerja dengan dia pada tahun 2012. Steve kerja dengan Monica sebelum Robert datang setahun kemudian. Kalau ikut cerita Monica, dia kata yang pistol dia hilang. Lepas tu dia pun carilah pistol dia tu dekat barang-barang Steve dan dia terjumpa pistol dia. Jadi dia cakap yang Steve tu dah curi pistol dia dan benda tu sangat membahayakan keselamatan diri dia. Kemudian diorang pun telah bergaduh and then secara tak sengaja si Monica ni telah tertembak belakang kepala Steve. Monica ni ambil senapang satu lagi and then dia tembak Steve ni buat kali kedua. Dia kata dia buat macam tu sebab nak pastikan yang Steve ni mati sebab dia nak protect diri dia. Dia kata kalau dia tak buat macam tu nanti kemungkinan Steve mungkin sedar bangun dan tembak dia pula. Jadi polis pun tanya selain diorang berdua iaitu Steve dengan Robert, siapa lagi yang tertanam dekat ladang ni? Tapi kan Monica ni jawab dia seolah-olah macam berkias atau sindir macam tu lah. Dia kata kalau saya cerita 17 orang lagi yang tertanam dekat ladang ni dah tentu-tentulah saya akan mati dekat penjara je. So tak tahulah sama ada benda tu je kiasan dia ataupun dia memang dah bunuh orang selama 17 orang. Bila Monica dah kena tangkap dengan pihak polis, dia tak habis-habis twist cerita dia. Kejap jadi macam tu, kejap jadi macam ni. Jadi pihak polis ni kan macam susah nak percaya mana satu cerita dia yang betul ni. Awal tadi tu dia cakap dekat pihak polis yang dia tembak Steve sebab dia nak lindungi diri dia. Tapi kan bila bukti forensik keluar, cerita daripada Monica tu tak tally dengan bukti yang diorang ada tau. Semua cerita yang dicerita dekat polis tu tak ada satu pun yang sepadan dengan bukti forensik yang diorang jumpa dekat tempat kejadian. Jadi polis memang percaya kemungkinan besar Steve pun telah dimakan dan dijadikan lauk oleh babi-babi milik Monica. Manakala jasad Robert pula telah dijumpai di sana sini bertaburan di atas tanah guys. Perangai Monica juga kerap bertukar menjadi pelik setiap kali perbicaraan dilangsungkan. Salah satu perangai dia akan tukar rambut palsu setiap kali perbicaraan. Akhirnya Monica ni telah didapati bersalah dan telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan kemungkinan juga dia akan dapat peluang parole, itu pun setelah 50 tahun dia berada di dalam penjara. Mudahnya dia bunuh orang dia campak je orang tu jadi makanan babi dia. Babi ni pula jenis yang orang kata apa makan je apa yang ada kan, jenis yang tak memilih. Jadi kau bagi orang pun dia makan. Scary. Dia buat macam tu sebabnya nak hapuskan bukti macam tu. Tapi bila polis pergi check, diorang terjumpa tulang-tulang milik si Robert ni dah merata-rata tempat dekat atas tanah. Maksudnya memang babi-babi si Monica ni dah makan dia. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka, dan kalau korang ada cadangan yang menarik untuk Nina ceritakan untuk next video, korang boleh komen je dekat bawah. Sebelum Nina tamatkan video ni, apa kata korang subscribe dulu di bawah kalau korang belum lagi subscribe, dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload. Dan jangan lupa follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.